Assalamualaikum semua. Nama aku Am. Cerita ni tentang saka yang dibela oleh saudara aku. Mengikut cerita mak aku, saudara aku ni dah lama sakit lantar kat rumah. Dia tak lumpuh, tapi badannya lemah, tak bermaya. Daripada gemuk sampailah kurus macam mayat hidup. Mak aku pun ceritakan yang saudara aku ni dah pun pergi berubat dengan ustaz. Dan ustaz cakap yang saudara aku ni dah pun sembuh dan sakanya telah dibuang. Dari apa yang mak aku ceritakan, aku rasa rawatan yang dibuat oleh ustaz ni terlalu simple. Sebab aku ada juga belajar sedikit sebanyak tentang rawatan Islam ni dengan guru aku. Mengikut apa yang aku belajar, nak buang saka bukan semudah yang disangka. Sebab saka ni dia ada perjanjian dengan tuan yang mempunyai saka. Baru-baru ni, saudara aku terpaksa dihantar ke hospital sebab sakit. Sakitnya semakin teruk sampai ditahan di ward hospital untuk beberapa hari. Tapi selepas doktor buat pemeriksaan, doktor cakap saudara aku ni tak ada sakit apa-apa pun. Cuma kurang zat makanan. Jadi disebabkan hal tu, mak aku minta tolong aku. Mak aku cakap minta tolong untuk tengok-tengok rumah saudara aku ni lah. Bukan apa, kawasan rumah saudara aku ni dah banyak kes pecah rumah dan kehilangan motosikal. Am, kau boleh tolong mak tak petang ni? Kau tengok rumah si Dol tu. Dia kan kat hospital. Tak ada orang nak tengok-tengok kan rumah dia tu. Kita je lah yang ada nak tolong dia. Kau balik kerja nanti kau tengok lah. Bukan apa, sekarang ni kan banyak kes-kes pecah rumah. Aduh mak, Am kerja lah mak. Lagipun Am balik je dah. Sampai rumah dah nak kat maghrib. Suruh orang lain lah, suruh adik ke. Alah, kau ni Am. Mak minta tolong sikit je pun. Bukannya susah. Kau pergi rumah dia, kau buka lampu, lepas tu kau balik lah. Yelah mak. Nanti orang balik kerja nanti kau singgah rumah dia. Tapi lambat sikit tau. Yelah, balik je dah pukul 6. Mungkin sampai rumah dia maghrib lah. Nak jadikan cerita, aku pergi ke rumah saudara aku ni pada waktu maghrib. Sebab aku habis kerja dalam pukul 6 macam tu. Perjalanan dari tempat kerja aku nak balik rumah pun makan masa 30 minit. Rumah saudara aku ni agak jauh sikit dari rumah aku. Jadi sampai dalam rumah saudara aku ni berkemungkinan dah maghrib. Keadaan pun dah mula gelap memandangkan hari itu baru saja lepas hujan. Dan awan pun masih lagi gelap. Aku rasa tak sedap hati sebenarnya nak masuk rumah saudara aku ni. Sebab baru je sampai depan rumah dia, aku dah rasa lain macam. Bulu roma aku pun terus meremang. Tanpa berlengah, aku terus mulakan bacaan sedikit untuk melindungi diri aku dengan izin Allah SWT daripada kejahatan jin, iblis dan syaitan. Untuk pengetahuan korang, rumah saudara aku ni adalah rumah kayu dan berada di kawasan Felda. Seperti yang korang tahu, rumah di kawasan Felda ni agak jauh antara satu sama lain. Dan belakang rumah saudara aku ni adalah hutan tebal. Bila masuk je rumah, aku dah rasa ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ni. Aku pun terus periksa rumah ni dan buka lampu di ruang tamu hadapan. Kebiasaannya rumah kampung ada ruang yang agak tinggi daripada ruang yang lain. Jadi ketika aku berjalan ke ruang yang sedikit tinggi, iaitu bilik tidur, aku ternampak ada satu bilik pintu dia terbuka. Aku pun lalu di depan bilik tu dan buka lampu di ruang dapur. Masa aku lalu di depan bilik tu, ternampak ada satu cermin besar.
cermin besar ni dia menghadap pintu bilik. Dan aku boleh nampaklah cermin besar tu. Tanpa berlengah, aku pun terus ke dapur. Selesai urusan di dapur, aku naik balik ke ruang bilik tadi. Sebab nak keluar pintu depan, memang kena lalu depan bilik pintu yang terbuka tadi tu. Jadi semasa aku lalu depan bilik tersebut, aku tertoleh cermin di dalam bilik tu. Masa aku toleh tu, aku nampak macam ada kelibat hitam lalu belakang aku dengan laju. Maknanya kelibat tu betul-betul lalu kat belakang aku masa aku tengah toleh cermin tu. Dalam hati aku, betul lah maknanya saka saudara aku ni tak buang lagi. Sebab antara tanda-tanda yang kuat saudara aku ni masih ada saka ialah dia masih lagi sakit dan moodnya tak menentu. Sering marah-marah dan mengamuk. Cara dia mengamuk bukan macam manusia. Dia mengamuk biasanya hempas-hempas barang dengan suara garau dia. Walaupun pergerakan dia lemah, bila dia mengamuk, dia terus jadi bertenaga sampai hempas-hempas barang dan baling-baling barang. Ada sekali tu, saudara aku sampai nak lari keluar daripada rumah, nak masuk ke dalam hutan. Mak bapak dia pun apa lagi, bersepah kejar dia. Itu saja cerita saudara aku setakat ni. Terima kasih.